Ini memperlihatkan bahwa ada jalinan yang baik di antara kerajaan dengan rakyat. Rakyat memohon, kerajaan memberi. Kerajaan negeri minta dengan kerajaan persekutuan. Kerajaan persekutuan, Perdana Menteri baik, hubungan dengan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri baik. Tentunya jalinan hubungan yang baik ini adalah untuk kepentingan rakyat Sarawak keseluruhannya. Ini adalah untuk membantu rakyat Sarawak, kerajaan Sarawak khususnya kekandang saya Adnan Anak Satin supaya 5 tahun lagi ingin diperintah oleh beliau, supaya Sarawak dipimpin oleh beliau dan rakan-rakan yang lain, kerana kita di Kuala Lumpur sentiasa memberikan kepercayaan kepada Ketua Menteri yang ada untuk memberikan kesinambungan kepikiran. Ada di Sarawak, inilah keistimewaan pemimpin-pemimpin Sarawak. Di dalam keadaan yang begitu, pemimpin yang bagaimana lagi yang mahu dicari oleh rakyat Sarawak? Kita ketepikan perbezaan, sama ada kita orang Iban, kita orang Cina, kita orang Melanau, kita orang Melayu, Bidayu. Kita adalah orang Sarawak, kita adalah rakyat Sarawak yang disatukan di bawah kepimpinan Barisan Nasional di Sarawak ini. Dan disebutkan tadi bahawa di dalam kad pengenalan, oleh kerana saya juga Menteri Dalam Negeri, Kabinet telah meluluskan bahawa lain-lain nama di dalam kad pengenalan telah disahkan untuk digunakan mengikut suku kaum yang telah dipersetujukan, bukan lain-lain lagi. Ini adalah sesuatu yang telah diminta oleh rakyat Sarawak melalui kerajaan negeri dan menteri-menteri Sarawak yang ada di kabinet, memperjuangkan agar jangan guna perkataan lain-lain, tetapi gunakan kaum-kaum yang besar dan kaum-kaum bumi putra di Sarawak. Kelulusan ini telah dibuat dan saya telah mengarahkan agar Ketua Pengarah Jabatan Pendaftaran Negara dan Pengarah Jabatan Pendaftaran Negeri Sarawak terus dengan segera melaksanakan arahan kabinet ini supaya rakyat di Sarawak ini tidak lagi digunakan sebagai kategori lain-lain. Kenapa jemaah menteri melakukan keputusan yang begitu? Kerana kita cukup dekat, hati kita terlalu dekat dengan rakyat Sarawak, kerana kita yakin permintaan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri, oleh menteri-menteri negeri yang ada, pembantu-pembantu menteri yang ada, wakil-wakil menteri-menteri dari rakyat Sarawak yang duduk dalam jemaah menteri. Inilah sejarah pertama kali menteri-menteri paling ramai yang datang daripada Sarawak di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak. Rakyat Sarawak tidak rugi memilih mereka sebagai ahli-ahli parlimen yang kemudiannya menjadi menteri-menteri dan pembantu menteri atau timbalan menteri. Ini kerana kerajaan persekutuan menghargai sokongan daripada rakyat Sarawak, bukan saja dengan melantik menteri-menteri dan timbalan menteri, malah kita tahu bahawa apabila permintaan-permintaan yang telah dikemukakan oleh kerajaan negeri melalui menteri-menteri yang ada atau ahli-ahli parlimen yang berada di Dewan Rakyat yang dipilih oleh tuan-tuan dan puan-puan telah dapat menyuarakan hasrat dan hati rakyat Sarawak untuk diterjemahkan bagi pelaksanaannya. Saya secara pribadi ingin ucapkan tahniah kepada semua menteri-menteri dan timbalan-timbalan menteri dari Sarawak yang telah dapat membawa
masalah dan isu rakyat Sarawak. Kita berikan tepukan gemuruh untuk mereka semua. Begitu juga kita lihat ahli-ahli parlimen dari Sarawak yang telah dipilih oleh rakyat Sarawak yang mewakili Barisan Nasional. Tetapi yang mewakili parti lain selain pada Barisan Nasional, mereka tidak bawa isu-isu rakyat. Apa yang mereka tahu, komplain. Tidak ada kemajuan yang dibawa. Kita yakin dengan ahli-ahli parlimen, dengan menteri-menteri di mana menteri yang datang dari Sarawak. Itulah sebabnya di dalam pilihan raya 7 Mei nanti, perkara yang sama harus dilakukan oleh rakyat Sarawak untuk terus memberikan sokongan dan dukungan kepada adun-adun dan calon-calon Dewan Undangan Negeri yang telah ditentukan oleh Yang Mahmud Ketua Menteri Sarawak. Di dalam keadaan inilah saya yakin bahawa kesinambungan kepimpinan antara sekutuan dengan negeri, antara ketua menteri dengan menteri-menterinya, dengan pembantu-pembantu menterinya, dengan wakil-wakil rakyatnya, kami merasakan bahawa kesinambungan ini harus diterjemahkan. Jangan kerana ada permasalahan titik bengit, masalah yang kecil-kecil, masalah yang buruk, masalah yang cabang, kita jadikan sebagai masalah pokok. Semua perkara boleh diperbincangkan. Begitu juga hal ehwal yang berkaitan dengan Jabatan Immigration mengenai pendatang asing tanpa izin, termasuk kerja asing tanpa izin. Kita menghormati Akta Immigration Kerajaan Sarawak dan Sabah, khususnya di Sarawak ini. Walaupun kita mempunyai akta yang berbeda, tetapi Jabatan Immigration Malaysia, khususnya KADN, Kementerian Dalam Negeri, akan memberikan dukungan kepada setiap dasar yang mahu dilaksanakan oleh kerajaan negeri, termasuk memantau, menyekat dan meletakkan tanggungjawab menghantar balik pendatang-pendatang asing ini untuk mengganggu jika ada peluang sosio-ekonomi di Sarawak. Kita yakin peluang pekerjaan, peluang ekonomi harus diberikan kepada anak bumi Sarawak. Dan kita yakin parti ini harus ditangani dengan lebih kuat penguasaannya. Oleh sebab itu, pengarah Jabatan Immigration Sarawak adalah rakyat Sarawak, anak Sarawak yang melaksanakan tanggungjawab untuk negeri Sarawak, untuk rakyat Sarawak, dan Kuala Lumpur insya-Allah memberikan sokongan dan dorongan bagi pelaksanaan keseluruhan apa yang dipohonkan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri tadi.